Baiklah, kesemua projek tertangguh atau dibatalkan bawah pimpinan Pakatan Harapan akan dinilai semula. Laporan lanjut kita bersama Bermawin di RTM Sarawak. Silakan Buma. Baik, Nolela, terima kasih. Salam hormat dan salam sejahtera. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak diminta untuk menyenaraikan projek-projek yang ditangguh atau dibatalkan di sekitar bahagian Kapit semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Simon Masin berkata pihaknya mendapati banyak projek di bahagian itu dibatalkan walaupun telah diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu termasuk projek pembinaan jalan raya penghubung ke kawasan pedalaman Kapit. Antara projek yang ditangguhkan itu ialah jalan penghubung ke kawasan Tunu yang menelan kos RM690 juta dan jalan Ulu Sungai Sud ke jalan utama di Ulu Sungai Baleh yang menelan kos RM67 juta. Kedua projek tersebut sudah dilulus dan hanya menunggu masa untuk dilaksanakan sebelum dananya ditarik balik. Selain dua projek itu, banyak lagi projek infrastruktur lain untuk ditangguhkan pelaksanaannya oleh kerajaan PH yang dianggarkan bernilai lebih RM1 bilion. Therefore, they should not use politics to involve with development instead. But nevertheless, we will find out where are the cancelled projects. Kalau dapat, GPS government will replace and get the necessary money for that to go ahead. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pembangunan yang diadakan di Kompleks Kerajaan Negeri Kapit. Tan Sri Dr. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata projek-projek tersebut dicadang dan diluluskan dahulu kerana pemimpin di Kapit tahu keperluan dan kepentingan sesebuah projek itu untuk rakyat di Kapit. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB telah menambah peruntukan sebanyak RM70 juta bagi melaksanakan beberapa program strategik yang akan memberi manfaat kepada 30,000 penggiat industri di seluruh negara. Pengerusinya Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, inisiatif yang mampu diperkenalkan itu mampu meningkatkan keupayaan, kapasiti dan kemampuan penggiat industri pembinaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan itu dapat digunakan bagi menyokong dasar semasa negara bagi meningkatkan penggunaan teknologi, latihan kemahiran, menambah pengetahuan, penyeliaan dan pengurusan projek. Pada masa sama dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada tenaga buruh tempatan. 70 juta mensasarkan kepada 30,000 penggiat industri pembinaan di seluruh negara dan juga kepada mungkin lepasan sekolah dan belia kita juga melibatkan hampir 18,000 kepada belia-belia lepasan sekolah yang ingin berkecimpung dalam bidang pembinaan sebab kita nak menggalakkan kembali industri pembinaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program keusahawanan ceramah Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS, kemudahan pembiayaan dan geran perniagaan, kursus pembangunan kontraktor binaan bahagian Sarike di Sarike. Insinyur Yusof yang juga ahli Parlimen Tanjung Manis berkata, dalam aspek latihan dan kemahiran, CIDB menyambut baik inisiatif tersebut. Ini kerana ia dapat memberi manfaat kepada kira-kira 18,000 personel binaan tempatan bagi memberi peluang kepada mereka melibatkan diri dalam pengisian semula dan akreditasi kemahiran. Gunakan teknologi komunikasi bagi berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat handai dalam sambutan Natal Jumaat ini. Pengerusi gereja-gereja di Sarawak, Uskup Agung Simon Poh berkata, dengan kaedah demikian, ia mampu mengurangkan risiko penularan virus COVID-19 yang masih mencengkam dunia pada ketika ini. Jelasnya, setiap perayaan pada tahun ini terkesan dan tidak terkecuali juga sambutan Christmas di Sarawak. If you can't come back, then we use Zoom, WhatsApp chat, whatever it is to communicate. So we've asked them that they do that rather than take just to fly in for 2 or 3 days and then go back, which is also adding on points of contact for potential infection. Ditemui RTM selepas menyampaikan perutusan sempena sambutan Christmas di Gereja St. Joseph Kuching, beliau turut meminta orang ramai untuk patuh prosedur operasi standard SOP dalam berkunjung. Meskipun kerajaan membenarkan 20 pengunjung berkumpul bagi satu masa pada hari pertama sambutan 25 Disember ini, namun SOP harus dititik beratkan.
Tinggal 2 hari lagi perayaan Krismas akan disambut masyarakat Kristian termasuk di Sarawak dalam suasana norma baharu. Tinjauan kru RTM di beberapa pasaraya di Kuching mendapati pembelian barangan keperluan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Ini berikutan perayaan tahun ini disambut secara sederhana atau bersama keluarga terdekat sahaja disebabkan pandemik COVID-19. Sebenarnya tidak merayakan Krismas dengan secara sebesar-besaran lah. Sebenarnya anda beli bekalan untuk pergi berkelah ke rumah panjang selepas Krismas. Selepas Krismas, Uncle pulang Krismas ini? Krismas berada di Kuching, tapi selepas Krismas membawa kanak-kanak dan cucu-cucu pergi ke rumah panjang lah. Kita beli barang kira berapa gila ya lah, berapa banyak kita lah. Macam kita beli sikit-sikit lah, macam tahun dulu ada banyak sikit. Sementara itu, bagi pengusaha pasaraya keselamatan pelanggan jadi keutamaan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketika mereka membeli barangan keperluan. The mood here is somewhat better than when you compare to, let's say, a few months ago during Gawai. So it's quite well, but obviously we still have to maintain the SOPs as set by the KKM and the SDMC lah. Tahun tu nak jam tu tak kurang sikit lah kan corona apa semua nak berbeza dengan tahun lepas lah. Tahun lepas sentiasa happy lah dengan family. Selamat menyambut hari Christmas. Merry Christmas, stay safe, stay healthy, kita jaga kita. Merry Christmas pada semua lah. Peniaga di negeri ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN AJP setiap kali menjelang musim perayaan. Ketua Cawangan KPDN HGP Miri, Jo Azmi berkata para peniaga perlu menjual barangan terkawal tidak melebihi harga maksimum yang ditentukan oleh kerajaan. Mereka juga perlu meletakkan tanda harga merah jambu pada setiap barangan terkawal dan menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan. Beliau ditemui media selepas pemantauan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2020 di beberapa pasaraya di Miri. Jelasnya hasil pemeriksaan kesemua barangan yang dijual menepati harga yang telah ditetapkan dan terkawal. Sebanyak 18 barangan yang dikawal sempena musim perayaan kali ini manakala bekalan pula adalah mencukupi. Skim tersebut berkuat kuasa daripada 22 Disember sehingga 31 Disember 2020. Mengenai aktiviti penguatkuasaan KPDN HGP Miri tahun ini, Jo Azmi berkata sebanyak 5,304 premis telah diperiksa di kawasan bandar manakala 1,908 premis diperiksa di kawasan luar bandar. Daripada jumlah itu, 121 kes dihasilkan dengan nilai rampasan RM503,809 dan nilai kompaun ialah RM63,100. Sarawak Forestry Corporation SFC mengesahkan penubuhan pasukan pemburu buaya telah mendapat permit dan lesen dari Pengawal Hidupan Liar. Dalam satu kenyataan media semalam, agensi itu menjelaskan di bawah Seksyen 41, 42 dan 42A Ordinan Permit Hidupan Liar 1998, memburu dan membunuh buaya dibenarkan sekiranya ia mendatangkan mudarat kepada manusia. Bagaimanapun, setiap tindakan terbabit hendaklah melalui saluran yang betul selaras dengan perundangan dan pelan pengurusan. Kenyataan itu dikeluarkan bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat berkenaan penubuhan sebuah pasukan pemburu buaya yang disiarkan oleh akhbar tempatan baharu-baharu ini. Sejak 2016, SFC telah memperkenalkan pelan pengurusan buaya yang menjadi garis panduan bagi mengendalikan reptilia itu dengan kaedah yang terkawal, ia termasuk bantuan teknikal dan mengeluarkan permit. Malah SFC turut menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran sungai untuk berwaspada dengan kehadiran reptilia terbabit, lebih-lebih lagi di musim landas, dan menggalakkan penduduk terbabit menghubungi pihak SFC yang berhampiran bagi mengendalikan haiwan terbabit dengan kaedah yang lebih sistematik. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela.